Bersama saya Douglas Elliot bagi segmen tempat kita, kami bawakan kepada anda destinasi tumpuan serta tarikan pelancongan tempatan. Terletak di Petra Jaya, bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak atau DUN Baharu merupakan tempat ahli-ahli Dewan Undangan Negeri berkumpul untuk berbahas dan meluluskan undang-undang. Seni binanya yang mengagumkan serta reka bentuk bumbung bangunan yang unik merupakan monumen ikonik di Sarawak. Bangunan DUN Sarawak baru ini dibina bagi menggantikan DUN lama dan telah dirasmikan pada 27 Julai 2009 oleh Yang di-Pertuan Agong pada masa itu, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin. Perasmian itu merupakan satu sejarah kerana ia merupakan bangunan DUN pertama di negara ini yang dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong dan dihadiri ke semua 11 sultan dan ketua negeri atau wakil masing-masing. Bangunan yang berharga 300 juta ringgit itu dibina di atas bukit berhampiran Sungai Sarawak dengan panorama Astana Sarawak di sebelah kiri dan Kota Margareta di sebelah kanannya. Seni bina serta reka bentuk dalaman hasil kerja tangan para tukang dari Uzbekistan yang mencerminkan kepelbagaian budaya yang wujud di Sarawak. Bangunan ini mempunyai 9 tingkat dengan ketinggian 27.7 meter, diameter 30.9 meter dan keluasan 760 meter persegi. Keratan rentas bangunan itu direka bentuk seperti bintang berbucu 9. Bangunan itu ditutup dengan reka bentuk bumbung yang serupa dengan payung Diraja Malaysia. Galeri tontonan awam terletak di tingkat 9, manakala Dewan Undangan Negeri Sarawak terletak di tingkat 8 dan ruang istirahat ahli DUN terletak di tingkat 7. Sementara itu, tingkat bawah menempatkan pejabat untuk ahli DUN, Dewan Majlis, Bilik Mesyuarat, Auditorium dan Surau. Dewan Undangan Negeri Sarawak boleh memuatkan sehingga 108 ahli lengkap dengan pejabat mereka sendiri. Ia juga mempunyai 142 ruang pejabat untuk penjawat awam, Dewan Istiadat dengan kapasiti 300 orang, Dewan Bankuet berkapasiti 1,000 orang, tempat letak kereta untuk 315 kenderaan dan padang kawat. Speaker DUN Sarawak, Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasa yang menulis buku bertajuk Perubahan dan Kesinambungan tentang latar belakang sejarah DUN Sarawak, pernah mengatakan bahawa bangunan ini boleh bertahan selama 100 tahun. Bangunan ikonik yang melambangkan kepelbagaian budaya serta kekayaan etnik yang wujud di Sarawak sudah pasti boleh menjadi kebanggaan seluruh rakyat Sarawak. Malah, ia juga menjadi lokasi wajib dikunjungi pelancong dalam dan luar negara. Selain beribadah untuk mendapat keberkatan sepanjang bulan puasa, Bazar Ramadan juga merupakan antara tumpuan rata-rata masyarakat. Apa yang menariknya, sepanjang bulan puasa, Bazar Ramadan turut berperanan umpama pusat sehenti buat segenap lapisan masyarakat mendapatkan pelbagai pilihan makanan serta minuman yang menyegarkan untuk berbuka. Har Zainuddin ada perinciannya. Antara bazar tumpuan, sudah tentu Bazar Ramadan Desa Ilmu di Kota Semarahan. Menerusi tinjauan, suasana di Bazar Desa Ilmu kelihatan meriah sejak hari pertama pengoperasiannya berbanding tahun sebelum ini yang turut menerima tempias dek situasi pandemik COVID-19 yang melanda. Bagi seorang peniaga, Abdul Rani Jamali, dia mula melakukan persiapan untuk berniaga seawal pukul 2 petang. So hari tu persiapan kami dari pukul 2 tadi lah. Datang ke situ. Okay, kita akan jual di situ tempat sama sepanjang bulan Ramadan lah. Tempat yang sama sepanjang Ramadan tu lah. Katanya, meskipun kegairahan itu ada, namun pematuhan terhadap prosedur operasi standard tetap menjadi keutamaannya bagi membendung penularan wabak COVID-19. Persiapan SOP kita orang digalakkan untuk memasang plastik berukuran 7 kaki. Lepas di pintu masuk kita ada QR code untuk masuk ke situ. Lepas kita
apabila pengunjung berbeli, kita kena padah setidaknya lah supaya penjarakan sosial perlu di. Bagi Sabini Johari pula, kebenaran untuk beroperasi tahun ini merupakan satu kelegaan baginya. Malah, peluang yang ada akan dimanfaatkan sebaiknya bagi menjana kembali pendapatannya. Kami situ ada jual air macam-macam jenis buah lah, buah-buahan. Contohnya buah-buahan tempatan. Di sampingnya juga kami ada kedai di belakang Bank Islam. Jika diamati, Bazar Ramadan bukan sahaja menawarkan juadah untuk berbuka, tetapi ia juga boleh diletakkan sebagai lambang keunikan serta kepelbagaian kaum di Malaysia. Tradisi ini diharap dapat diteruskan generasi yang akan datang kerana keunikan yang ada mampu memupuk dan mengeratkan lagi hubungan sesama masyarakat. Hari Zainuddin, TVS. Sekiranya anda berminat dengan sukan atau aktiviti air, jangan lepas peluang untuk menerokai Taman Negara Terumbu Karang Miri Sibuti di mana anda boleh lihat terumbu karang dan pelbagai hidupan laut dengan lebih dekat. Taman Negara Terumbu Karang Miri Sibuti terletak di sempadan maritim antara Bintulu dan Miri yang meliputi kawasan kira-kira seluas lebih 186,000 hektar. Untuk makluman, Taman Negara Terumbu Karang Miri Sibuti merupakan taman negara marin terbesar di Sarawak. Terletak kira-kira 30 minit menggunakan bot dari Miri. Malah, Miri juga merupakan salah satu tempat yang popular dengan terumbu karang yang asli. Terdapat beberapa lokasi menarik untuk aktiviti menyelam dan melihat bangkai-bangkai kapal yang sudah tenggelam dengan kedalaman dari 7 sehingga 30 meter serta mempunyai jarak penglihatan yang sederhana iaitu dari 10 hingga 30 meter. Taman Negara Terumbu Karang Miri Sibuti ini diangkat sebagai produk pelancongan negeri sekaligus mampu menarik kehadiran kumpulan penyelam dari dalam dan luar negara. Keindahan pelbagai hidupan marin dan spesies ikan di Taman Negara Terumbu Karang ini berwarna-warni serta terlindung daripada sebarang pencemaran. Selain itu, dari segi ekopelancongan, ianya dapat dijadikan sebagai tarikan pelancong tempatan mahupun luar negara menerusi aktiviti menyelam dan memancing. Jadi tidak hairanlah Taman Negara Terumbu Karang Miri Sibuti ini menjadi lokasi popular untuk penyelam datang menghayati keindahan dan menjadikan taman laut ini subjek fotografi lensa kamera. Sekian sahaja segmen tempat kita untuk malam ini. Saya Datuk Khalid. Salam hormat dan selamat malam.